Okey, bahagian B 30 markah, soalan 21. Pilih perkataan antonim yang Tak sama. paling antonim ni maksudnya tak sama, berlawanan. Perkataan antonim yang paling sesuai bagi perkataan bergaris. Tulis jawapan kamu pada ruang yang disediakan. Okey, contoh, kedai itu diserbu oleh pihak berkuasa kerana menjual barangan tiruan. Tiruan lawannya asli. Okey, diserbu. Apa maksud diserbu? Diserbu. Apa diserbu ni? Serbu. Ni macam apa ni? Apa ni? Macam apa ni kena dengan ni. Kena tahan oleh polis. Okey, kamu boleh faham lah tu. Diserbu. Pihak polis ni datang membuat serbuan di tempat tersebut. Ditangkap Dia tangkap. Barangan tiruan. Tiruan ni apa? Tiruan ni macam cetak rompak. Cetak rompak. Palsu. Ya, Sarvani. Palsu. Jadi kalau tiruan lawannya asli. Okey, nombor 1. Sarvani. Sumbang. Okey, merdu lawannya sumbang. Okey, suara merdu maknanya suara yang sedap didengar. Okey, boleh? Jadi kita lawankan merdu tu dengan sumbang. Okey, saya type sumbang dulu. Okey, nombor 2, Tisha. Dermawan itu bersikap pemurah kerana suka mendermakan hartanya. Kedekut. Betul. Pemurah ni orang yang suka memberi, menderma. Jadi kalau tak suka memberi, tak suka menderma, lawannya kedekut. Dermawan. Kata dasarnya derma. Suka memberi. Wan ni merujuk kepada orang. Okey, kalau imbuhan akhiran, imbuhan pinjaman akhiran ada wan, ada wati. Cuba bagi contoh perkataan yang hujungnya Olahragawan, olahragawati. Olahragawan, olahragawati. Kalau perempuan yang mana? Olahragawati. Olahragawati. Kalau lelaki, olahragawan. Okey. Nombor 3, Izul. Wajah Amir berubah muram kerana dia gagal memenangi peraduan itu. Ceria. Okey. Muram ni apa? Muram muka Ayam berak. Muram. Ayam berak. Ayam berak kapur. Ayam berak kapur. Sedih. Ayam berak Ya. Ayam berak kapur ni masa nak sahur. Masa nak sahur. Saya selalu cakap. Oh ya. Okey, soalan B. Tulis betul atau salah pada ruang yang disediakan bagi penggunaan perkataan yang bergaris dalam ayat-ayat di bawah ini. Kalau betul, kamu type lah betul. Kalau salah, salah. Tapi kamu kena tengok ejaan yang Itu nombor 1 yang saya tahu. Salah cikgu. Okey, tapi sebelum tu kena tengok juga. Kalau betul, ejaan betul ni semua huruf besar. Salah, semua huruf besar. Jadi kamu kena type sama macam dalam soalan tu. Okey, nombor 1. Salah. Ya, sebab dia orang persembah. Sepatutnya mengadakan persembahan. Persembahan. Okey, sepatutnya persembahan. Jadi ayat ni salah. Okey. Nombor 2. Betul. Okey, nombor 3. Encik Rahman membeli 2 helai bulan dan sepasang kasut baharu untuk anaknya. Betul. Betul. Okey. Yeay, saya betul. Okey, soalan 22. Pilih simpulan bahasa yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah ini. Okey, sebelum kita isi, kita tengok dahulu maksud peribahasa tersebut. Ingat, kalau simpulan bahasa, mesti 2 patah perkataan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Kalau kepala batu, maksudnya apa? Kepala batu, sir. Apa maksud kepala batu?
Ni kepala batu ni macam degil. Macam degil. Okey, betul. Masuk kepala batu degil. Tak mau dengar kata. Keresumbang. Orang yang suka memencilkan diri. Okey, betul Tisha. Orang yang suka memencilkan diri, tak suka berkawan. Okey. Keras hati. Orang yang degil. Orang yang degil juga. Hati wajah. Hati wajah. Macam Bersemangat. Bersemangat. Okey. Merah mubara semangat. Merah mubara semangat Semangat wajah. Jadi bersemangat. Okey, nombor 1. Hanim digelar tempat kosong. Hanim digelar kerana lebih. Nombor 1. Okey, apa Tisha? Keras sumbang. Keras sumbang. Okey, yang ini dah ada dah kata kunci. Suka menyendiri, tidak suka. Cikgu. Tidak sesa. Ya. Nombor 2 tu jawapan dia hati wajah. Hati wajah. Okey, betul. Bersemangat. Sebab saya baca ni. Hati wajah. Tidak pernah berputus asa. Okey, betul Walaupun dia Izzah. telah beberapa kali mengalami kegagalan kerana dia berhati wajah. Okey. Sebab dia ada perkataan tidak pernah putus asa. Okey, betul juga Sarvani. Hati wajah. Okey, B. Pilih dan tandakan right bagi ayat yang sama maksud dengan ayat yang disediakan. Menghidangkan sayur perla. Siapa tu seperla? Bukan Pria. Pria. Pria goreng di atas meja. Okey. Nombor 2. Okey, pria ni rasanya apa? Beria. Rasanya apa? Pahit. Pahit. Pria rasanya pahit. Okey, kita tengok. Emak menghidangkan sayur pria goreng di atas meja. Okey, yang ini ayat aktif. Sekarang kita nak pasifkan ayat. Untuk pasifkan ayat, kita kena ambil objek. Mana objek dalam ayat ni? Kerja tu ada benda Beria. Okey, sayur pria goreng. Yang ini objek. Jadi, sayur pria goreng. Emak. Emak kata ganti nama diri ke berapa? 3. Tak lah. Ketiga. Betul. Kata Macam ganti mana ini betul? nama diri ketiga. Jadi Ini kalau betul. kata ganti nama diri ketiga, mesti ada di, kata kerja, oleh. Jadi, sayur pria goreng dihidangkan oleh emak di atas meja. Okey. Nombor 2. Pinggan-pinggan yang baru dicuci dicuci. oleh ibu telah disusun oleh Tasha. Okey. Oleh Tasha ke oleh Tisha? Cikgu nombor 1. Okey. Tasha telah Sarvani Nombor 1. dan juga Tisha. Nombor 1. Okey. Ini- Siapa yang menyusun pinggan tersebut? Tasha. 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 Tasha yang menyusun pinggan tu. Tasha menyusun. Pinggan tu siapa yang cuci? Ibu. Ibu. Ibunya. Jadi pinggan-pinggan yang baru dicuci oleh ibunya. Jadi Tasha telah menyusun. Jadi ayat yang atas ni betul. Yay. Baca petikan di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey, Sarvani baca dahulu. Pada cuti sekolah yang lalu, Zahir dan keluarganya bercuti di Alor Setar, Kedah. Mereka sekeluarga bertolak dari rumah pada pukul 8 pagi. Menjelang tengah hari, Zahir sekeluarga selamat tiba di Alor Setar. Mereka berasa sangat gembira dan tidak sabar untuk menjelajah di sekitar Alor Setar. Cerita ni
Siapa wataknya? Zahid. Zahir. Zahir dengan siapa? Keluarganya. Dengan keluarganya. Mereka pergi ke mana? Alur Pergi ke selatan. Alor Serta. Pergi ke Alustar. Alustar ni di mana? Kedah. Kedah. Okey. Pukul berapa mereka bertolak? 8 pagi. Pukul 8 pagi. Mereka tiba di Alustar? Bila? Menjelang tengah hari. Okey. Tisha, sambung perenggan kedua. Selepas menguruskan tempat penginapan, tempat yang mula-mula dilawati oleh mereka ialah Balai Besar. Zahir tertarik oleh seni bina balai tersebut yang mempamerkan kehalusan dan kesenian pertukangan Melayu. Kemudian mereka ke Balai Nobat. Di situ mereka dapat melihat peralatan dalam permainan nobat iaitu gendang, gong dan serunai. Tempat yang pertama mereka pergi selepas mereka siap menguruskan tempat penginapan. Balai Besar yang saya... Balai Besar. Balai Besar. Okey. Balai Besar, kenapa Zahir dia tertarik dengan Balai Besar? Seni bina balai tersebut. Okey, seni bina balai tersebut. Okey, macam mana seni bina balai tersebut? Mempamerkan kehalusan Mempamerkan kehalusan dan kesenian Okey, kehalusan dan kesenian pertukangan Melayu. Selepas mereka pergi ke Balai Besar, mereka pergi ke mana? Ke Balai Nobat. Okey, Balai Nobat. Nobat ni apa? Tak tahu. Tak tahu. Okey, nobat ni satu permainan. Alat muzik. Contohnya ada apa? Gendang, gong dan juga serunai. Serunai itu macam serunai. Ya. Ya? Alat tiupan. Alat tiupan. Okey, betul. Okey, Iza, sambung perenggan keempat dan kelima. Pada keesokan harinya, Zahid dan keluarganya berkunjung ke Muzium Negara Kedah. Muzium Negeri Kedah. Muzium tersebut sangat menarik untuk dilawati kerana menyimpan pelbagai khazanah Kesultanan Kedah dan pusaka kebudayaan negeri Kedah. Seterusnya mereka ke Menara Alor Serta. Zahir berasa teruja kerana dia dapat melihat pemandangan seluruh Alor Serta dari atas menara itu. Hari berikutnya mereka sekeluarga singgah di Pekan Rabu. Pekan Rabu merupakan kompleks beli belah yang terkenal di Alor Serta. Lantaran itu, mereka tidak mahu melepaskan peluang untuk membeli buah tangan untuk dibawa pulang ke Kuala Lumpur. Okey, terima kasih. Okey, lepas mereka pergi ke Balai Besar, lepas tu Balai Nobat, mereka tidur di tempat penginapan mereka. Esoknya mereka pergi ke mana? Pergi ke Muzium Negara. Muzium Negeri Kedah. Okey, lepas pergi ke Muzium Negeri Kedah, mereka pergi ke mana? Menara Alor Serta. Kamu pernah tengok Menara Alor Serta? Tak pernah tengok. Sekejap saya tunjuk. Alor Serta ni menara tinggi ke? Waktu saya pergi hari tu tak tinggi sangat. Sekarang? Dia sama je lah macam ni. Tak tinggi pun. Tapi dia boleh naik kan? Boleh naik. Dia ada lift ke apa? Dia lebih kurang lah ada lift. Sama juga macam dekat Kuantan tu. Alor Serta ni dia malam-malam ada lampu. Tapi dekat Kuantan pun ada. Ya. Sekejap. Saya macam pernah tengok je menara ni. Dekat Kuantan. Masa tu saya duduk dengan mak saudara saya. Lepas tu pergi keluar nak ke mana. Saya macam nampak, saya ingat je menara ni. Menara ni. Menara teruntung. Macam ada lift, kita boleh tengok sekitar kawasan Sungai Pahang.
dalam 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 Ya. dalam dunia ni gunung Dalam apa? apa ni? Dalam dunia ni bangunan apa yang paling tinggi? Bukan dalam dunia ni. Menara di Kuala Lumpur. Kalau menara yang paling tinggi di dunia di Dubai, Tengok dia saya tulis. Burj Khalifa. Sekejap. Ni bangunan dekat mana ni? Dekat Dubai, UAE. Orang luar negara. Orang luar negara lah. Jadi paling tinggi. Saya pernah tengok ni saya tulis apa ni? Tanda-tanda hari kiamat. Dia cakap kan. Saya tengok dekat tanda-tanda kiamat kan. Kat situ ada apa ni bangunan macam ni. Tinggi daripada gunung, mana nak dekat kiamat kan. Tanda-tanda besar kiamat. Okey. Kita sambung semula. Kita tengok soalan yang pertama. Okey, namakan tempat-tempat menarik di Alor yang dilawati oleh Zahir dan keluarganya. Jadi kita nak type macam mana? Tempat-tempat menarik di Alor Selatan yang dilawati oleh Zahir dan keluarganya. Keluarganya ialah Saya type dulu. Balai besar. Balai besar. Kemudian Balai besar. Balai Nobat. Lagi? Balai Nobat. Muzium Negeri Kedah. Okey. Lagi? Pekan Rabu. Ya? Pekan Rabu. Sebelum Pekan Rabu. Menara? Menara Alor Star. Menara Alor. Pekan Dan- Rabu. Dan Pekan Rabu. Okey. Dan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Kenapa Kuala Lumpur pula? Mereka pergi ke mana tadi? Kuala Lumpur. Okey. Kuala Lumpur mereka balik. Okey. Okey, B. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi Zahir dan pernyataan yang salah. keluarganya sampai di Alor Selatan Kedah pada pukul. Salah nombor 1. Nombor 1 salah. Sampai. Tiba. Tiba. Tiba pukul berapa? Ada bagi tahu tak tadi? Ada. Mereka sampai sekitar waktu tengah hari. Jadi yang satu ni salah. Peralatan dalam permainan nobat terdiri daripada gendang, gong dan serunai. Betul tak? Okey, Tisha cakap betul. Betul ke salah? Kamu. Belum lagi peralatan tu. Betul. Betul juga. Okey. C. Pada pendapat kamu, apakah faedah-faedah bercuti ke tempat-tempat menarik bersama-sama dengan? Yang ini salah, tak boleh bersama-sama dengan. Bersama keluarga. Jawapan kamu hendaklah dalam ayat yang lengkap. 3 markah. Pada pendapat saya, Okey, faedah bercuti ke tempat menarik bersama-sama Faedah keluarga. bersama-sama keluarga. Faedah bercuti ke Bersama dengan keluarga ialah kita boleh menambahkan ilmu pengetahuan. Tentang Tempat-tempat menarik. okey, tempat-tempat menarik. Okey, betul. Kerana apabila kita melancong ataupun pergi ke tempat orang, kita dapat mempelajari budaya baharu daripada tempat tersebut. Okey, lagi apa lagi? Meluangkan masa bersama keluarga. Okey, betul. Dengan melakukan Aktiviti berfaedah. melancong dengan melakukan aktiviti yang berfaedah. Kesannya apa? Kita mind kita fresh. dapat Boleh menghindarkan stres. Okey, kesannya kita Mengeratkan hubungan. okey, betul. Kesannya kita dapat mengeratkan hubungan dan apa yang Tisha cakap tadi? Boleh menghindarkan stres Okey, dan dan dapat mengurangkan stres. Mengeratkan hubungan apa? hubungan keluarga.
Kekeluargaan. Okey, nombor 24. A. Pertandingan reka cipta bahan terbuang. Pertandingan reka cipta bahan terbuang. Contoh bahan terbuang apa? Botol. Botol. Lagi? Plastik. Plastik. Tin. Tin. Can. Can tu tin lah. Box. Tikum. Box apa box? Kotak. Kotak kaca. Okey, yang ni contoh bahan terbuang. Aluminium. Okey. Okey, yang tu bahan terbuang. Okey, sekarang saya nak tanya warna tong sampah kitar semula. Ada berapa warna? Warna tong sampah kitar semula. Okey, Tisha conteng kat situ 3. Okey, warna apa? Orange. Lagi? Biru. Satu lagi. Biru. Coklat. Coklat. Dekat sekolah ada? Tong kitar semula? Tak ada? Okey, Tisha, sambung. Tarikh. 23 Jun 2020. Selasa. Bilangan peserta 3 orang setiap kumpulan. Kategori peserta tahap 1 dan tahap 2. Okey, Sarvani, tahap 1 darjah berapa? Tahun berapa? Tahun 1, 2, 3. Okey. Tahap 2. 4, 5, 6. 4 pendaftaran terawal bagi setiap kategori akan menerima sehelai kemeja tea. Hadiah wang tunai dan trofi disediakan untuk 3 kumpulan yang mendapat markah tertinggi. Semua peserta akan menerima sijil penyertaan dan cenderamata. Okey, terima kasih. Okey, bilakah tarikh pendaftaran pertandingan ini diadakan? Nak jawab macam Tarikh mana? pendaftaran pertandingan ini akan diadakan Okey. Pada 17 Jun 2020. 17 Jun 2020. Okey, hujung mesti tanda? Koma. Ni. Tanda titik. Nota. Okey, Nota. nota. Titik. Okey, soalan nombor 2. Hafiz dan rakan-rakannya dari kelas 4 Melur. Okey, 4 Melur. Tahap berapa ni? Tahap 2. Merupakan kumpulan kedua yang mendaftar dalam pertandingan ini dan mereka berjaya menjadi johan bagi kategori mereka. Apakah ganjaran-ganjaran yang akan diterima oleh mereka? Ganjaran yang akan diterima oleh mereka ialah Trofi, sijil penyertaan, sijil, kemeja tea, lagi apa lagi? hadiah wang tunai, Cenderamata. Hadiah wang tunai. Okey, dan wang tunai. Ada lagi yang saya tertinggal? Tak ada. Hujung mesti tanda? Nota. Awal ayat mesti huruf? Huruf besar. Soalan 24B. Teliti catatan aktiviti di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Aktiviti apa? aktiviti kelab Alam sekitar. Okey. Nak buat apa? Nak buat aktiviti gotong royong untuk mendapatkan taman sains sekolah. Okey. Contoh aktivitinya apa? menanam anak pokok, mengecat pagar taman. Okey. Bila diadakan? 15 Februari 2020, hari Sabtu. Masa? 8 pagi hingga 12 tengah hari. Okey. Soalan yang pertama, apakah tujuan aktiviti kelab alam sekitar tersebut? Tujuan aktiviti kelab alam sekitar tersebut adalah untuk mengadakan aktiviti gotong royong untuk
dan taman sains sekolah. Selain menanam pokok dan mengecat pagar taman, nyatakan 2 aktiviti lain yang sesuai dilakukan oleh ahli kelab. Okey, kita nak buat apa? Dia nak ni. Menyiram pokok, menyiram air untuk pokok bunga. Menyiram air untuk pokok bunga. Menyiram pokok bunga. Menyapu sampah sarap. Ha? Menyapu sampah sarap. Bersihkan sampah sarap. Menyapu daun kering yang gugur. Menyapu daun kering yang gugur. Okey. 3. Baca soalan tu. Pada pendapat kamu, apakah faedah-faedah menyertai aktiviti seperti yang dinyatakan dalam iklan dan catatan? Kita dapat udara yang segar. Okey. Tengok untuk Kita cantik. dapat menghirup udara yang segar. meningkatkan imej sekolah. Okey. Lagi? Tolong menolong. Okey. Memupuk sikap tolong menolong. Mengeratkan Silaturahim. mengeratkan silaturahim. Iaitu manfaat apabila kita menyertai aktiviti seperti yang dinyatakan dalam iklan dan catatan tersebut. Soalan 25, teliti gambar di bawah ini kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya. Okey, kita tengok dahulu. Yang pertama, yang ini buat apa? Membuang sampah. Membuang sampah Membuang dalam sampah. tong sampah. Okey, ke dalam tong Membuang sampah sampah. dalam tong sampah. Yang ni? Mencuci tingkap. Mengelak tingkap. Mengelap tingkap. Apa ni? Menyapu sampah. Sampah. Yang ni? Menyusun meja. Kalau mereka buat semua ni, apa hasilnya? Mereka selesa. Kelas Okey. akan Kelas akan kemas. kemas, bersih, belajar Kemas, dalam keadaan bersih. yang selesa. Jadi Cantik. cantik. Kita pernah bincang juga macam ni hari tu. Okey, berdasarkan gambar nyatakan 2 aktiviti yang sedang dilakukan oleh murid-murid. Okey, yang tu kita dah jawab tadi. Okey, nyatakan satu peribahasa yang sesuai berdasarkan situasi dalam gambar di atas. Okey, saya nak semua orang bagi. Tolong menolong. Okey, tolong menolong. Jadi, peribahasa apa yang berkaitan dengan tolong menolong? Cikgu, Ya, saya. bagai aur dengan tebing. Okey. Bagai aur dengan tebing. Maksudnya sikap bekerjasama. Tolong menolong. Okey, Izul. Bagi satu. Ringan tulang. Okey, ringan tulang. Yang ini orang yang rajin. Kalau Bagai orang yang malas, kita sebut apa? Berat tulang. Berat tulang. Adalah. Berat sama dipikul. Ringan sama dijinjing. Ringan sama di jinjing. Okey, jadi kita dah selesai bincang untuk bahagian B. Boleh faham ah? Boleh, cikgu. Boleh. Boleh faham. Boleh faham? Okey, boleh bersurai. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Okay, sama. Jumpa lagi, cikgu. Jumpa lagi. Bye. Okey.